السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث صحيح مسلم. Kitab Zak. Bab anjuran untuk sedekah. Hadits ke-41. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب كلهم عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء ونحن ننظر إلى أحد فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قال قلت لبيك يا رسول الله قال ما أحب أن أحدا ذاك عندي ذهب أمس ثالثة عندي منه دينار إلا ودينارا أرصده لدين إلا وأن أقول به في عباد الله هكذا حثى بين يديه وهكذا عن يمينه وهكذا عن شماله قال ثم مشينا فقال يا أبا ذر قال قلت لبيك يا رسول الله قال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة لا ومن قال هكذا وهكذا وهكذا مثل ما صنع في المرة الأولى قال ثم مشينا قال يا أبا ذر كما أنت حتى آتيك قال فانطلق حتى توار عني قال سمعت لغطا وسمعت صوت قال فقلت لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض له قال فهممت أن اتبعه قال ثم ذكرت قوله لأتبرح حتى آتيك قال فانتظرته فلما جاء ذكرت له الذي سمعت قال فقال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قال قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ibnu Numair dan Abu Kuraib semuanya dari Abu Muawiyah. Yahya berkata telah mengabarkan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-Amasi dari Zaid bin Wahb dari Abu Dzar. Ia berkata, pada suatu senja, aku berjalan bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di tanah berbatu-batu hitam sambil kami memandang ke arah bukit Uhud. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memanggilku dan bersabda, "Wahai Abu Dzar." Saya menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Seandainya bukit Uhud itu menjadi emas bagiku, maka hal itu tidaklah akan mengembirakanku jika pada hari ketiga emas itu masih ada di tanganku 1 dinar, selain 1 dinar yang kupersiapkan untuk membayar hutang. Tetapi akan kupanggil para hamba Allah dan kukatakan kepada mereka sambil beliau melempar ke depan, ke kanan dan ke kiri, seolah-olah beliau sedang membagi-bagi. Sementara itu, kami terus berjalan, kemudian beliau memanggilku lagi, "Wahai Abu Dzar." Saya menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Orang-orang yang kaya harta kelak mereka akan menjadi miskin pada hari kiamat, kecuali orang-orang yang berkata, ini, membagikan hartanya, seperti yang dilakukan Nabi mula-mula."
Kemudian Abu Dzar melanjutkan, sementara itu, kami terus berjalan, dan tiba-tiba beliau memanggilku lagi, "Hai Abu Dzar, tetaplah kamu di sini, hingga aku kembali." Lalu beliau pergi hingga hilang dari pandanganku. Tidak lama kemudian terdengar olehku suara gaduh, mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat kesulitan, pikirku. Dan aku pun bermaksud hendak menyusul beliau. Tetapi aku ingat perintah beliau, jangan kemana-mana sampai aku kembali. Karena itu, kutunggu saja beliau. Ketika beliau tiba, kuceritakan kepada beliau tentang suara gaduh yang kudengar. Maka beliau pun bersabda, "Itu adalah Jibril, dia datang kepadaku." Jibril berkata, "Siapa saja di antara umatmu yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, niscaya dia masuk surga." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Sekalipun dia berzina dan mencuri?" Jibril menjawab, "Ya, sekalipun dia berzina dan mencuri." Hadits K42. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عبد العزيز وهو ابن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ليس معه إنسان. قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد. قال: فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر جعلني الله فداءك. قال: يا أبا ذر تعالى. قال: فمشيت معه ساعة فقال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا ومن أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. قال: فمشيت معه ساعة فقال: اجلس ها هنا. قال: فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لي: اجلس ها هنا حتى أرجع إليك. قال: فانطلق في الحرة حتى لا أراه فلبث عني فأطال اللبث ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول: وإن سرق وإن زن. قال: فلما جاء لم أصبر فقلت: يا نبي الله جعلني الله فداءك من تكلم في جانب الحرة ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال: ذاك جبريل عرض لي في جانب الحرة فقال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت: يا جبريل وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قال: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قال: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. وإن شرب الخمر. Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'idi telah menceritakan kepada kami Jarir dari Abdul Aziz, yaitu putra Rufai, dari Zaid bin Wahb dari Abu Dzar. Ia berkata, pada suatu malam, saya keluar, tiba-tiba saya mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan sendirian tanpa ditemani seorang pun. Maka saya pun mengira bahwa beliau tidak suka kalau ada orang lain yang ikut berjalan bersamanya. Maka saya pun berjalan di bawah naungan bulan, lalu beliau menoleh dan melihatku, maka beliau pun bertanya, "Siapa ini?"
Saya menjawab, Abu Dzar, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusan untuk Anda. Beliau bersabda, wahai Abu Dzar, kemarilah. Maka saya pun berjalan bersama beliau sesaat, kemudian beliau bersabda, sesungguhnya orang-orang yang suka menumpuk-numpuk harta, nantinya pada hari kiamat mereka termasuk orang-orang yang penuh dengan kekurangan. Kecuali mereka yang diberikan kebaikan oleh Allah. Beliau kemudian seperti memberi ke sebelah kanannya, kirinya dan ke arah depan serta belakangnya, kemudian ia mengelolanya dengan baik. Setelah itu, kami pun berjalan sesaat. Kemudian beliau bersabda, duduklah di sini. Maka beliau menempatkanku di tempat yang luas dan datar serta dikelilingi oleh bebatuan. Kemudian beliau berpesan lagi, duduklah di sini hingga aku kembali menemuimu. Kemudian beliau segera pergi ke Hurrah, tanah yang tidak berpasir, hingga aku tidak lagi melihatnya. Setelah lama kemudian, saya mendengarnya bertanya, meskipun ia pernah mencuri dan berzina. Maka ketika beliau kembali dengan tidak sabar saya pun segera bertanya, wahai Nabiullah, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu. Siapa yang Anda ajak bicara di samping tanah yang tak berpasir? Saya mendengar tidak ada seorang pun yang menjawab pertanyaan Anda. Beliau menjawab, itu adalah Jibril. Ia menemuiku di samping tanah yang tak berpasir seraya berkata, berilah kabar gembira kepada umatmu, bahwa barang siapa di antara mereka yang mati dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, niscaya dia akan masuk surga. Maka saya pun bertanya, wahai Jibril, meskipun ia pernah mencuri dan berzina? Ia menjawab, ya, meskipun ia pernah mencuri dan berzina. Saya bertanya lagi, meskipun ia pernah mencuri dan berzina? Ia menjawab, ya, meskipun ia pernah mencuri dan berzina. Saya bertanya lagi, meskipun ia pernah mencuri dan berzina? Ia menjawab, ya, meskipun ia pernah mencuri dan meminum khamr. Wallahu a'lamu bis-shawab.